Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa la ba'. InsyaAllah sambungan kita pada kali ini adalah pada topik yang keempat, iaitu syariah. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat memahami tentang definisi syariah, menghuraikan kepentingan syariat Islam dalam kehidupan, mengaplikasikan ibadah khusus dan umum berdasarkan ketetapan syarak. Apakah itu syariah? Syariah dari sudut bahasa artinya adalah jalan yang lurus, manakala daripada sudut istilah, setiap yang diperundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, sama ada melalui Al-Quran ataupun sunnah baginda Nabi SAW. Matlamat hidup seorang Muslim telah digariskan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk patuh, dengan makna yang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan syariat Islam ini dapat dilihat apabila syariat Islam mencakupi segala aspek kehidupan, sama ada daripada sudut taharah bersuci, dari sudut ibadah, muamalat, munakahat, hukum kekeluargaan, jenayah, pembahagian harta pusaka, akhlak, politik masyarakat, pentadbiran, sosio-ekonomi, sosio-masyarakat dan sebagainya, semuanya dicatur oleh Islam. Maka selayaknya syariat Islam ini dijadikan sebagai way of life, iaitu ad-din, sebagai suatu cara hidup. Baik, apakah itu ibadah? Di dalam syariat ada satu yang dinamakan sebagai ibadah. Apakah itu ibadah? Ibadah dari sudut bahasa artinya tunduk, patuh, merendah diri ataupun taat. Dari sudut istilah, ibadah artinya perbuatan atau amalan yang dilakukan sebagai pengabdian, bakti kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disuruh dalam agama. Ataupun ibadah dengan makna yang lain adalah sesuatu yang dilakukan dengan kepatuhan kepada Allah yang membawa kepada rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah terdapat dua jenis. Yang pertama, ibadah khusus. Ibadah khusus artinya sesuatu ibadah yang dilakukan secara ritual hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Sebagai contoh, seorang yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf adalah merupakan kebajikan dan amalan itu menjadi ritual pengamalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ibadah umrah, ibadah haji, melaksanakan solat dan lain-lain daripada itu. Dan ibadah jenis yang kedua artinya ibadah umum. Ibadah umum adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan konsep yang lebih luas. Sebagaimana seorang manusia berinteraksi dengan manusia yang lain dengan akhlak yang mulia, dia di sisi Allah diberikan pahala, maka dia menjadi ibadah. Seseorang yang berniaga dengan penuh kejujuran, maka di sisi Allah dia dianggap sebagai ibadah. Seseorang yang menjaga kebersihan, maka semua ini dinamakan sebagai ibadah yang bersifat umum. Ibadah-ibadah umum memerlukan kepada niat dan tujuan melakukannya itu kerana Allah, maka jadilah ia sebagai suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW menyatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada setiap kemaluan di kalangan kamu juga ada sedekah apabila dia menghalalkan kepada perkara yang halal untuk menjaganya daripada yang haram, maka dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah. Inilah keindahan Islam yang boleh menjadikan seluruh waktu kehidupan kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana suatu amalan itu nak mendapat ibadah? Yang pertama, mestilah memiliki niat. Berdasarkan sabdaan Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dan tergantung kepada niat. Yang keduanya, setiap perbuatan ibadah itu mestilah bertepatan dengan ajaran syariat Islam dan tidak bertentangan dengannya. Sebagai contoh, kita minum air. Kalau ibadah khusus, kita katakan sembahyang mengikut fiqh yang diajarkan. Okey, kita melaksanakan umrah ikut fiqh yang diajarkan. Manakala kalau ibadah umum seperti minum air, maka kita minum air dan kita niatkan minum itu adalah
untuk mendapat kebaikan, untuk sihat tubuh badan, agar dapat melakukan kebaikan, maka menjadilah ibadah. Tapi tidak boleh kalau kita minum, air yang diminum adalah arak, maka tak bertepatan dengan syariat. Niatnya yang betul, kemudian airnya mesti bertepatan dengan syariat. Dan yang seterusnya dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Yang kelima, tidak sentiasa menurut ketentuan hukum, iaitu batasan syarak. Tidak lalai dan cuai dalam menjalankan ibadah khusus, terutamanya salat. Baik. Perkara seterusnya adalah falsafah rukun Islam. Kalau kita lihat, rukun Islam adalah diadaptasi atau diambil daripada hadis Jibril yang kita panggil sebagai hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi dalam hadis 40-nya, pada menyatakan soalan malaikat kepada Nabi SAW tentang Islam, dan Nabi menjawab, Islam itu antashhada an la ilaha illallah, mengucapkan syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan sebagainya. Maka setiap satu jawapan daripada 5 rukun Islam itu memiliki falsafah yang tersendiri. Sebagai contoh, mengucap 2 kalimah syahadah adalah lambang kepada ikrar, janji setia, ketaatan, bersaksi kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan syahadah itu menunjukkan kepada kita penzahiran apa yang dipegang oleh hati daripada keyakinan kepada keesaan Allah dan dilafazkan dengan lidah. Begitulah apa yang kita percaya dalam hati daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW dilafazkan dengan lidah. Maka menjadilah ia syahadah. Maka menunjukkan kepada kita dalam Islam, sesuatu itu terkadang memiliki pengamalan daripada sudut lidah untuk dijadikan sebagai ibadah. Begitu juga mendirikan salat. Salat menjadi rukun Islam yang kedua, adalah merupakan ibadah tubuh badan. Salat adalah lambang kepatuhan, ibadah khusus seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dengan lambang ketundukan yang begitu tinggi bagi seorang hamba yang meletakkan kepalanya di atas tanah demi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan ibadah terpenting yang dianggap sebagai tiang bagi agama dan menjadi ibadah pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian puasa Ramadan. Puasa artinya adalah ibadah yang sifatnya meninggalkan. Kalaulah salat itu melakukan, maka puasa itu sifatnya meninggalkan. Dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan bersetubuh di siang hari, dia dikira beribadah. Maka falsafahnya adalah, di dalam Islam itu terdapat ketaatan kepada Allah yang sifatnya buat, seperti puasa, zikir, baca Quran, sembahyang. Dan ada di dalam Islam itu dengan meninggalkan dia menjadi taat, seperti meninggalkan makan dan minum di siang hari Ramadan, meninggalkan zina, meninggalkan minum arak, meninggalkan judi kerana Allah, maka dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat. Zakat diambil daripada perkataan zaka, artinya bersih ataupun tumbuh. Okey, zakat itu bersih ataupun tumbuh. Maka setiap orang yang mengeluarkan hartanya sebagaimana yang diperintahkan syariat, maka akan bersihlah jiwanya daripada sifat bakhil dan kedekut, dan akan tumbuhlah daripada jiwanya itu akan sifat kesempurnaan dan dibersihkan hartanya itu. Falsafah zakat, setiap orang mesti memahami di dalam hartanya itu terdapat harta milik orang lain, yang dengan dikeluarkan zakat maka akan disempurnakan pembayaran ataupun pembahagian harta tersebut kepada pihak lain. Dan zakat juga mengajarkan kepada kita bahawa dalam syariat Islam ada terdapat ibadah yang bentuknya bukan tubuh badan, tetapi ianya berbentuk harta, sebagaimana zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain daripadanya. Dan yang terakhir adalah menunaikan haji. Haji adalah merupakan suatu syiar ibadah yang diwariskan daripada para nabi, yang dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail, dan dijalankan daripada turun-temurun. Kalau kita melihat dalam ibadah haji, kita akan dapati ibadah haji merangkumi hampir kebanyakan semua rukun Islam yang lain dari sudut falsafahnya, seperti pembacaan dan pengucapan dalam amalan haji. Dan yang keduanya adalah haji dilakukan dengan adanya belanja, kemampuan dalam perbelanjaan. Kemudian di dalam haji adanya ibadah tubuh badan sebagaimana salat, iaitu sa'i dan juga tawaf. Di dalam haji adanya ibadah yang meninggalkan,
Sebagaimana puasa tadi, seperti ketika orang sedang berihram, tidak boleh ia makan minyak wangi, menutup kepala, berkahwin atau mengahwinkan orang. Maka inilah falsafah dalam rukun Islam yang dapat sama-sama kita pakai. Sebagai kesimpulan, Islam menggalakkan umatnya melakukan ibadah sama ada fardu ain ke atas setiap Muslim atau fardu kifayah yang wajib ke atas sebahagian mereka, mesti dilakukan dengan penuh kecermatan. Maka ianya dapat dicapai melalui, pertama, berusahalah setiap Muslim itu mendatangkan niat dalam setiap perkara. Niyatul mar'i khairu min amalih. Niat seorang itu lebih baik daripada amalnya. Yang kedua, rasakan jiwa ketundukan terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang melakukan ibadah dengan konsisten, dengan niat yang benar dan mengikut tata cara yang diajarkan dalam fiqh Islam, maka dia akan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Hubungannya sama manusia akan baik kerana akhlaknya akan jadi mulia. Masyarakat akan menjadi masyarakat yang penyayang. Maka apabila seorang melakukan ibadah, kita juga kena mengetahui bahawa dalam ibadah itu ada perkara yang akan membatalkan pahala ibadah tersebut. Maka di antara perkara yang boleh merosakkan dan membatalkan ibadah adalah riak, menunjuk-nunjuk, ujub, sombong, mementingkan diri. Dan ibadah itu kalau dilakukan dengan penuh kecermatan akan dapat menjauhkan seorang itu daripada sifat keji dan menatijahkan dalam dirinya itu sifat terpuji, iaitu mahmudah. Jadi mudah-mudahan topik 4 yang telah kita bincangkan ini dapat sama-sama kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan memahami konsep ibadah dalam Islam dengan konsep yang benar, dan tidak ada syariat yang paling sempurna diturunkan Allah Azza wa Jalla sebagaimana syariat Islam yang diturunkan ke atas umat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.